Selamat pagi. Jega tunjuklah muka Jega tu. Dia nak tunjuk muka Jega. Ya saya. Miss. Fatimah Johan dikerja, Miss. Ya ke? Dia tahu juga. Dia kerja dekat mana? Dia kerja KFC. Oh, sebab KFC tak tutup, dia buka kan. Dia tak boleh cuti, Miss. Nanti suruh dia check personal dengan saya. Baik, Miss. Kalau tak muncul langsung, susah nanti nak bagi markah. Okey. Kita minta, siapa nak baca doa ni? Ikmal ke apa? Faris. Okey, Faris nak baca doa. Faris nampak line clear tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaina hikmatan wa anshur alaina min khala'i rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sedap suara Faris. Sedap suara Faris. Dah macam PU Faris. Putih Faris. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, so hari ni kita akan continue chapter baru. Tak apa, mana yang tak ikuti tu nanti saya sedang record lah ni apa yang kita communicate dalam ni. So topik hari ni adalah Organization Management for Startups Business. Pengurusan perniagaan ataupun perisahan organisasi untuk memulakan satu-satu perniagaan lah. Okay, so bila kita sebut pasal perniagaan, setiap perniagaan itu dia melibatkan benda yang utama adalah ada demand, mesti ada supply lah. Maksudnya setiap orang yang nak supply perniagaan tu because of ada demand. Kenapa orang buka kedai dobi? Because ada demand. Kenapa dulu kedai dobi dia bukan orang kata layan diri punya dobi kan? So ada orang yang akan busukkan baju, yang basuhkan, yang sidaikan. So nowadays dah ada rangkaian kedai dobi yang sangat banyak kat merata-rata tempat. Layan diri punya self-service punya dobi lah yang kan sebab ada demand. Okay, so dia punya opening berkenaan dengan bagaimana nak menguruskan satu-satu perniagaan ini, yang pertama adalah kita kata what to do. Apa yang kita nak buat bila kita dah plan untuk satu-satu perniagaan. Okay, saya tulis dulu. So what to do. Yang kedua adalah how to do. How to do. Yang ketiga adalah when to do. When to do. Yang keempat adalah where to do. What to do, how to do, when to do, where to do. Okay, selalunya kenapa awak punya senior bila masa buat business proposal ataupun rancangan perniagaan, kenapa ada 2-3 orang yang markahnya sampai D, kadang-kadang sampai fail, sampai repeat paper untuk RP tu. So RP ni adalah project you all lah, kalau misalnya you dah semester yang terakhir sebelum nak pergi praktikal tu, you akan ada rancangan perniagaan. Tapi ramai senior, kalau boleh katakan hampir semua group yang present, kadang-kadang ada 3 group sahaja yang berjaya melaksanakan dia punya rancangan perniagaan yang boleh dapat A- ataupun A lah result. Sebab apa? You all tak tahu the concept what to do, how to do, when to do dengan where to do. Okay, contohlah. Okay, you all bagi satu contoh. Apa bisnes yang you rasa you nak buat? Apa yang bisnes yang you rasa you terfikir nak buat untuk awak punya subjek saya ni? Apa awak rasa bisnes yang awak nak buat? Saya hardware. Okay,
hardware. Okay, so kalau kita kata nak buat hardware untuk kita punya future business hardware, tapi hardware ni dia terlalu banyak tau, produk dalam hardware ni dia bukan sikit-sikit lah. Tapi kalau awak nak buatkan hardware dalam rancangan perniagaan, saya tidak berapa menggalakkan. Sebab hardware ni dia terlalu banyak dalam satu kedai tu. Dia tak boleh kata awak jual spesifik saja, awak jual pipe saja, awak jual besi sahaja. So dalam satu hardware, dia ada pakunya, dia ada batunya, dia ada catnya, dia memang semua benda yang diperlukan untuk pembikinan rumah ada di dalam hardware. So saya tak galakkan lah. Kalau untuk api saya tak galakkan. Okey, bagi contoh lain yang Din, ada rasa Din. Makanan, Miss. okey, makanan. Dia Apa rasa- makanan? Apa makanan? Betul. Roti. Dekik. Okey, bakery. Bakery pun boleh diterima sebab dalam bakery tak banyak benda lah. Dia banyak benda tapi maksudnya dia tak terlalu orang kata banyak sangat macam hardware tadi. Sebab dalam bakery, so basic things yang orang akan jual adalah foods and beverage lah. Kita boleh katakan foods and beverage. So kalau you ada bakery yang orang boleh duduk makan kat situ, dia mesti ada beverage lah. Dia tak boleh kata ada food saja. Takkan orang datang makan kat kedai awak tu tercekik kan. So tak boleh lah kata saya jual kek dengan roti je. So minuman tak ada. So tak boleh lah macam tu. Okay. Saya bagi contoh, okay, dalam bakery, katakan you nak jual cupcake. Okay, katakan saya akan tanya dengan awak. Saya ni contohnya orang yang memantau awak punya kewangan syarikat. So okay, satu cupcake, katakan normal cupcake awak jual berapa? Normal cupcake yang bersaiz macam Macam mana? macam apa? 2,5. Ya. Berapa normal cupcake harga? RM2.5. RM2. RM2 lah ni. Okey. So katakan cupcake tu awak kata satu cupcake awak jual dengan harga RM2.5. Okey. Okay. So awak kena memastikan harga kos kepada cupcake tadi, harga kos kepada cupcake tadi adalah RM1.5. Maksudnya awak markup adalah 100% daripada apa yang awak dah jual. Okey. Satu cupcake. Okey. Dalam cupcake ada apa bahan? Ada gula, ada tepung. Okey, tepung Telur. gandum. Tepung gandum, Telur. ada telur lagi, Gula. Gila apa benda tu. ada gula lagi. Tak tahu Miss, saya tak ada buat cupcake Miss. Okey, ya. Ada coklat. Okey, lagi. Buk naik. Susu tadi So tadi dah ada yang Aiman dah buat yeast tadi dah. Okay, so ada tepung gandum, telur, gula, yeast, coklat. So yang lapik kepada cupcake tu kita panggil apa Paper. Oil apa benda tu? Oil. Paper cup Entahlah Mi. Paper Jawa ni. cupcake. Oven ni kira Mi oven. Oven tak? Nak buat cupcake tu. Atas apa? cupcake. Okey. Ini cerita dalam kita nak jual cupcake tu, kita kata kita nak jual RM2.5 ni kan? Oh, Ya Miss. Okey, saya akan listkan. Okey, contohnya you nak jual cupcake tadi, you ada telur, you ada gula, you ada coklat, you ada tepung penaik. Tepung penaik tu sama dengan yeast lah. Maksudnya okey. So harga tepung, berapa harga tepung? RM2.5. RM2.5. Sekilo berapa? RM2.5. RM2.5. Okey, RM2.5. Okey, kemudian harga gula satu paket berapa? 1 kilo? RM2.20. 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 Kadang-kadang RM2.5 ada. Okey, RM2.20. Jangan ambil yang murah. Okey, kemudian yeast murah je kot berapa? Yes. 8 ke? 8 apa dah? 80 sen Miss satu paket. 80 sen Okay, 80 Lebih kurang sen. lah. 80 sen satu paket. Okey, kemudian tadi apa tadi paper cup. Telur. Coklat. Telur.
Okey, telur. Pekan termasuk ke? Sekejap. Telur berapa? 1 papan 11. Grade tipe E. Satu papan yang RM30 tu 11 eh? Ya, Ah, 30 30 biji. 30 biji. Ya ke RM11 mahalnya? Itu tu yang satu gede ni. papan. Kalau C RM10 dia ni. Dia nak ambil grade AAA tu, triple A tu. RM9 Satu lah Mi, papan ni. RM9. Standard RM9. ambil yang mahal. Okey. Tadi cakap ambil yang murah ni. Okey. Coklat. Saya tak biasa lah buat kek ni. Coklat berapa harga dia? Coklat tu mahal, Miss. Ha? Ya, coklat pekat tu Coklat tu. Coklat yang Itu mahal. coklat yang boleh Sebab padat ni. Macam tahu buat kek lah kan. Tak ada yang perempuan-perempuan mana pernah buat kek. coklat orang guna tak pernah buat kek. coklat ni orang guna apa yang serbuk ke apa? Tak, dia guna mostly sebut lah. coklat yang ni. Keras tu ni. Coklat Keras masak Miss. RM5 ada ke? Lebih. Lebih. RM10. Lebih 10 kot. Mi letak 10. Okey, sekarang ni 10. So ini Telur adalah tadi berapa? 11 saya tulis kat situ. Oh, 11. Okey, selalunya kalau orang kata tepung tu memanglah 1 kilo harga dia RM2.5. Okey, tapi takkanlah satu cupcake tu perlukan sekilo tepung kot. So maksudnya, sekarang ni your total tu. Total semua tu RM2.5. RM2.5 you akan plus dengan RM2.20 plus dengan 80 sen plus dengan RM11 plus dengan RM10. Okay. So sekarang ni total dia adalah RM26.50. Total RM RM26.50. Okey, agak-agak 1 kilo tepung tu dengan gula yang sebanyak itu, dengan yeast, dengan telur yang you ni, berapa fokus biji apa ni cupcake tu yang kita boleh buat? Tahu ni. Ada tak satu kilo tepung tu kita boleh buat 100 cupcake? Boleh tak? Tak boleh, tak sampai ni. Tak dapat. Tak sampai? 50 lah. 50? 50 boleh cecah ke? Udin macam experience lah buat cupcake. Okey, 50 boleh ke? Logik ke? 1 kilo tepung tu. 50 dapat. Sampai je. Dia 30 dapat ni 30. Alia ada dalam ni Alia. Alia dia suka tak buat 30 ke 40 macam tu ni. 30 dapat ni 30. 30 mana? Kira senang lah. Okey, so katakan tadi jumlahnya adalah RM26. Okey, RM26.50. So bahagi dengan you all kata 30 cupcake. So bila saya bahagikan, saya dapat average dia adalah RM90. So maknanya bila kita buat perniagaan, kita pastikan misalnya kita nak tahu harga kos satu cupcake tu, yang inilah dia punya konsep tu. Yang minggu lepas kita ada belajar menggunakan konsep materials, apa yang masuk kat dalam tu kan. Okay, so ini adalah basic yang kita nak. Okay, mungkin 90 sen ni logik lah. Sebab apa kita kena jual tadi RM2.50. Saya assume dia akan jadi RM1 lebih cost because kita tak masuk lagi paper cup untuk letakkan kita punya cupcake tadi tu. Jadi bila kita bisnes, kita kena pastikan kita punya cost tu adalah lower 100% than you punya sales price, daripada harga jualan yang kita nak jual. Miss. Ya saya. Kalau bil api tu masuk sekali ke? Tak masuk.
Tak masuk kan? Tak masuk. Okey. Terima kasih. Okey. Kenapa saya kata tak masuk dalam cerita kek tadi? Kek tu adalah bahan yang kita produce. So dalam kek tadi tu bahan-bahan ni adalah tepung, gula, yeast, telur semua tu adalah bahan untuk buat yang tu. Okey. Kenapa kita jual RM2.5 dan kos dia mesti 100% kurang daripada RM2.5? Because dalam 100% itu adalah kos yang kita akan menanggung, kos elektrik, kos bayar gaji pekerja, kos water, semua tu lah, overhead kos semua tu adalah dalam nilai 100% tu. Sebab bila kita menjual based on quantity orang membeli kepada kita. So memanglah kita nampak untung tu macam macam RM1.5 je kita dapat untung. Tapi kita jual tu adalah berdasarkan kuantiti sebanyak mana orang kata cupcake yang kita jual tu lah. So kita total dia akan cover kos yang lain-lain. Ya, apa dia? Ada orang tak boleh nak masuk, Amin? Miss, ramai tak boleh masuk. Okay, siapa lagi tak masuk? Sekarang ni dekat saya ada 22 participants. Insum juga Udin ni. Tiba. Esok. Aduh Din. Angkat baku sendiri je. Saya tengok muka bagi. Angkat baku sendiri punya. Aduh. Okay, Apa diri sendiri. okay, clear tak contoh cupcake tadi tu? Kenapa kita kena markup? Kenapa kita kena markup 100%? Apa yang berada dalam 100% itu adalah kos yang kita nak bayar bil elektrik, kita nak bayar gaji dan lain-lain belanja yang diperlukan dalam kita punya perniagaan. Okay. That's why kadang-kadang saya selalu bercanggah dengan Se-Azhar sebab saya selalu bercanggah dengan Se-Azhar sebab bila dia orang buat RP, dia orang tak start dengan part kewangan, dia orang start dengan pentadbiran. Nanti your punya lecturer akan tanya, berapa kos awak nak perlukan untuk perniagaan ni? You all nominate saja amount. Macam, okay, saya perlukan 100k, saya perlukan 50k. Tapi bila dah kira balik you punya kos pelaksanaan projek tu, tak sampai pun sebenarnya 100k, tak sampai pun 50k. Jadi sebenarnya dalam kewangan ni adalah yang paling utama, penting nak kena buat adalah bahagian kewangan yang kita panggil sebagai kos pelaksanaan projek. Okay. Tadi saya cerita pasal kek tu kenapa kita jual dengan RM2.5 sebab kosnya adalah bila kita buat 90 sen je satu cupcake tu. Just nice lah, maksudnya kita nak jual dengan RM2.5. Okay, bila kita nak sandakan perniagaan, kita nak start berniaga, okay, katakan you nak berniaga ni berskala macam mana? Sederhana ke, besar ke ataupun macam mana? Okay, so you akan decide lah. You akan decide lah. You nak jual bakery. Okay, kadang-kadang ada juga orang buat bakery, dia tak ada sewa kedai. Rumah dia adalah dia punya perniagaan. Online ya, Miss? Yes, online. Sekarang ni dah ramai orang yang suka berniaga online. Kadang-kadang saya tengok just simple je yang saya tengok dekat TV tu, yang Insta Rasa tu, yang memasak-masak dengan makcik yang tua tu. So itu adalah orang-orang yang Insta famous yang dalam bidang masakan ni lah. Memang dia suka show dia punya masakan kepada public, and then orang suka nak tengok, orang akan follow dia. Contoh yang paling simple lah, yang orang kata remaja yang baya-baya you all ni yang suka masak, Khairul Aming punya Instagram. Dia belajar tak? Okay, pernah tengok tak Khairul Aming punya Instagram tu? Pernah, Miss. Okay, so Khairul Aming tu ada one of the Insta famous dalam bidang masakan ni lah yang dia suka nak tunjukkan. Okay. So bila you kata bisnes tadi, okay, you nak perlukan kedai. Kedai you kena tahulah, kedai ni kita nak start bisnes. Katakan you kata satu awak perlukan kedai. So berapa kos sewa kedai? Katakan sewa kedai RM5,000. Okay. So kena tahulah kedai RM5,000. Okay. Masa nak mula bisnes, awak perlukan tak ubah suai?
So, katakan awak perlukan ubah suai perniagaan. Ubah suai kedai lah, ubah suai perniagaan, ubah suai kedai. Katakanlah kos ubah suai kedai RM15,000. Okay. Okey, so awak kena masukkan kedai RM5,000, ubah suai kedai RM15,000. Kemudian bila awak nak buat bakery, awak perlukan utilities. Utility ni adalah segala macam bil yang diperlukan dalam syarikat awak. Elektrik, air, internet dan whatever. So katakan nak deposit semua tu lebih kurang katakan RM2,000. So awak kena tahulah. Awak kena ada kedai, awak kena ada ubah suai, awak ada utility. Okay, nampak tak semua? Nampak tak yang saya type tu? Nampak Ya, tak? Mi, tak ada. Ya, saya copy balik. Copy. Sebab tu Miss private kat saya je. Okay, nampak tak? Sekarang nampak? Everyone. Nampak. Okay, so sekarang ni saya kata masuk kedai, kemudian saya kata utility. Okay. Katakan ubah suai kedai RM15,000. So utility tadi RM2,000. Okay. Kemudian awak perlukan peralatan masakan dalam awak punya ni, peralatan masakan. So mungkin peralatan masakan ni saya masuk sekali lah pinggan, mangkuk apa semua. Okay. Tak boleh. Peralatan masakan asing. Okey, peralatan masakan, oven, orang kata nak mengacau tepung apa semua tu mungkin awak perlukan sebanyak RM20,000 contoh. Okey. So, kemudian awak perlukan pinggan, mangkuk, cawan. Contohnya lah. Dulu lah. Mungkin RM4,000. So maksudnya itu yang awak kena listkan, itu yang kita panggil sebagai kos pelaksanaan projek. So selalunya orang tertinggal, dia ada kedai, dia ada peralatan masakan, dia ada pinggan mangkuk semua, yang tak ada apa? Yang kita panggil sebagai belian, kos belian. Okey, kos belian. Belian, bila kita sebut belian, you ada baca account sekarang sebelum ni, yang kita kata purchases tu. Okay, belian tu adalah apa-apa yang kita beli yang berkaitan yang kita nak jual. Yang you all panggil purchases tu adalah belian lah. Ya. Contohnya you all nak jual cupcake tadi. Bila kita kata beli tepung, itu adalah belian ataupun purchases. Kita beli gula itu adalah belian, purchases. Okay. Katakanlah kos belian nak mula perniagaan tu, kita tak beli kos belian masakan ni untuk setahun. Tak ada orang beli bahan mentah, dia nak jual dekat kedai dia tu, dia beli untuk setahun. Tak ada. Dia akan beli apa yang digunakan dalam masa terdekat lah. Okay, maksudnya dalam sebulan, mungkin seminggu. Katakanlah kos nak buat semua tu dalam RM1,500 contoh. So yang ni lah yang you akan total yang kita panggil sebagai kos pelaksanaan projek. Okey. So dalam kos pelaksanaan projek, saya rasa yang you pernah belajar kot sebelum ni ke saya tak pasti. So biasanya dia akan diasingkan kepada 5 kategori kot. Satu kita kata kos pentadbiran. Okey. Yang kita akan asingkan lah. Yang ni saya cerita lain Saya cerita pasal apa yang you nak kategorikan dalam semua kos pelaksanaan projek tu, you asingkan satu kos pentadbiran. Yang kedua adalah kos yang berkaitan dengan operasi. Okey. Yang ketiga, kos-kos itu you akan asingkan dalam bentuk kos pemasaran. Okay.
Yang keempat, you akan asingkan dari segi kos kewangan syarikat. Okay, Yang kelima. tak sampai 5, 4 saja. Okey, kenapa apa itu beza kos pentadbiran, kos operasi, kos pemasaran dan juga kos kewangan? Okey, pentadbiran adalah kos-kos yang berkaitan dengan pejabat dia ataupun admin. Okey, contohnya you beli meja tulis. Meja tulis tu tak ada kena-mengena nak buat cupcake tadi tu, tapi you ada satu pegawai ataupun pengurus yang akan duduk dekat bahagian table tu. You nak beli meja, you nak beli kerusi. So kerusi dan meja itu adalah kos pentadbiran. Katakan dekat you punya bakery tadi nak ada laptop bagai kan. So laptop itu adalah kos pentadbiran lah. Dia tak ada kena-mengena dengan pembuatan. Okey. Apa pula kos operasi? So kos operasi itu adalah kos yang berkaitan dengan kek-kek tadi tu. Maksudnya kalau orang kata senduk kos mana? Senduk kos berkaitan dengan operasi. So kuali operasi, oven operasi. Segala bahan mentah tu adalah operasi. Cooking equipment yang kita beli tu semuanya adalah operasi punya kos. Itu beza pentadbiran dengan kos operasi. Okey. Kemudian kos pemasaran. Setiap perniagaan mesti awak mewar-warkan perniagaan tu lah. Sama ada free channel ataupun channel-channel yang berbayar lah. Okay. So sekarang ni terlalu banyak medium orang kata media sosial yang diguna pakai oleh ahli-ahli perniagaan macam mana dia nak mewar-warkan perniagaan. Okey, selalu kelemahan you punya senior bila kos pemasaran selalu cerita benda yang tinggi menggunung lah. Maksudnya bila kita, okey apa yang awak buat dalam awak punya rancangan pemasaran? Dia akan ceritalah, saya akan masukkan saya punya dalam surat khabar. Saya akan masukkan dalam TV. So dia akan cerita benda-benda yang macam tu. Tapi for me, untuk saya, orang yang bahagian kewangan, saya akan tengok. Dia tengok, ada tak kos yang you masuk TV, you masuk surat khabar apa semua tu dalam you punya kos kewangan. So kalau tak ada, maksudnya you cerita yang kosong lah. Jadi maknanya setiap yang kita buat daripada pentadbiran sampailah ke pemasaran, semua tu ada kos-kos yang dilibatkan. So kita tak boleh sembang kencang, maksudnya saya masuk TV lah. Saya masuk radio lah, saya masuk surat khabar dan sebagainya. So, saya orang kewangan, saya akan tengok ada tak kos tu, dia masuk radio, dia masuk TV, dia masuk surat khabar semua tu. So kalau tak ada, maksudnya you propa sajalah. So bahasa yang saya gunakan, you propa saja, tak ada buat pun benda-benda tu sebenarnya. Okay. Tapi kalau you antara excellent group yang you nak present you punya kata kos pemasaran tadi, you buat benda simple saja. Masukkan dalam Instagram. You masukkan dalam Instagram. Jadi masa presentation tu, make sure lah awak ada broadband ke apa ke internet. Awak nak show kepada panel bahawa awak inilah Instagram yang saya create. Saya ada followers sebanyak ini. Dan awak tunjuk post-post yang awak dah buatkan dalam sepanjang awak melaksanakan perniagaan tersebut lah. Tapi beza awak ni yang sekarang ni entrepreneurship skills dengan yang RP tu adalah menjadikan satu rancangan perniagaan. Awak tak berniaga pun. Tapi dalam entrepreneurship skill ni, subjek yang awak ambil sekarang ni adalah awak kena berniaga. Tapi disebabkan corona punya session ni, you all lucky lah, beruntung sebab you tak perlu nak berniaga. Tapi awak sediakan base aja apa yang awak nak perdagangkan. And then you gunalah sama ada YouTube channel, Instagram dan juga Facebook page yang saya dah mention sebelum itu. Okay. Clear tak? Ada apa soalan nak tanya? Ada. Okay, itu cerita pasal pemasaran tadi lah. Okay, kemudian saya cerita pasal kewangan. Kewangan ni memang dia datang bab yang terakhir. Tapi bukan maksudnya preparation kewangan tu dia tak buat daripada peringkat awal. So kewangan ni kenapa dia datang akhir? Sebab you all nak tahu setelah dah buat kos pelaksanaan projek tadi,
berapa sebenarnya kos yang diperlukan oleh perniagaan yang you nak buka. Okay, kalau you kata, okay, saya perlukan 50,000 lah Miss. Okay. So saya akan tengok bahagian kos pelaksanaan projek. At least dalam you kos pelaksanaan projek itu ada 40,000 kos yang dilibatkan. Awak dah listkan semua yang awak nak perlukan dalam perniagaan tu 40,000. So logik lah awak perlukan 50,000 sebab 10,000 itu kita panggil sebagai kos emergency lah, emergency cost. Tiba-tiba ada benda yang tertinggal nak beli, so mungkin dia boleh diguna pakai dalam 10,000 tu. Selalunya kegagalan rancangan perniagaan tu berlaku sebab apa? You kata you perlukan 100,000, tetapi bila saya tengok kos pelaksanaan projek 70,000 je. 30,000 nak buat apa? Sebab orang bisnes dia mesti fully utilize dia punya modal. Dia tak boleh kata, okay, saya nak berniaga, saya perlukan 30,000 tapi saya nak ada duit 100,000. So apa kita nak pergi bayar hutang kepada bank, kita nak bayar hutang kepada mana agensi yang kita pinjam tadi tu. Jadi bila kita daripada awal kita dah dump duit yang terlalu banyak, selalunya kegagalan itu akan berlaku pada bila? Pada you buat income statement syarikat. Masa buat penyata pendapatan. Sebab you dah buat ni daripada awal, dah buat loan, bayaran balik pinjaman, apa semua tu. Bila fasa kepada penyata pendapatan syarikat tak keluar. Maksudnya kira-kira negatif lah saya punya untung. Maksudnya you rugilah. You punya pendapatan bersih tu negatif, maksudnya you rugilah you punya perniagaan tu. Because apa? Awak nak perlukan 30,000 tapi awak adakan modal sebanyak 70,000. 70,000 tu modal yang datang daripada personal dan modal yang awak pinjam daripada mana-mana agensi termasuklah bank tadi. So tak boleh cover balik. Itu yang selalunya berlaku. Okay. Ataupun kadang-kadang kegagalan satu-satu rancangan perniagaan tu, present dah bagus, slide dah bagus, lancar apa semua, tapi kadang-kadang cerita tu contohnya apa ni? Okay. Contohnya you cerita kencang nak buat padang futsal. Contohlah you dah ada tempat, dah ada renovation dan sebagainya. Okay. Tiba-tiba kos untuk goal tu